Kita nak beralih kepada Pak Su pula. Pak Su, apa yang mendorong Pak Su jadi petugas-petugas ni, jadi volunteer sukarelawan ni? Tak takut ke kena label ejen Yahudi? Silakan Pak Su. Okey, Alhamdulillah. Soalan agak sensitif bunyinya kan. Tapi kena jawab jugalah, orang kata untuk dalam media sosial ni untuk pengetahuan semualah. Baik, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bro Amin kesudi menjemput Pak Su untuk bersama berkongsi pada malam ini. Selamat malam, Assalamualaikum kepada doktor. Assalamualaikum, selamat malam kepada ketipa ketipu hati. Saya cukup minat dengan Wani Hasnita ni. Buat minat sangat-sangat. Dan juga hari tu pernah tengok dia pergi haji tahun 2018, dia dapat naik helikopter ketika tu. Betul tak Wani? 2019, betul. 2018 ke 2019? 19. 2019? Oh, kalau itu kita samalah. Oh ya, betul. Pak Su pun 2019 ada pergi haji juga untuk menjadi pemudah cara kepada jemaah haji package visa Furada itu. Ya Allah. Baik, kepada semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan, tidak melupakan kepada tuan empunya rumah Bro Amin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, soalan tanya macam mana boleh jadi volunteer. Petugas. Volunteer. Baik, pertama-tamanya sebelum kita jadi volunteer tu sebenarnya kita kena tanya diri kita dulu kan. Kita ni berada dalam situasi apa? Pak Su sebenarnya ketika PKP ni kita tak ada kerja. Bila tak ada kerja kita duduk rumah. Cikgu dah diambil alih kuasa oleh mak ataupun isteri lah. Pelajar-pelajar anak-anak kita. Tukang masak pun isteri kita. Jadi kita ni jadi tak tahu apa nak buat. Duduk rumah nganga je. Tengok dinding, tengok atas bumbung, tengok dinding, tengok atas bumbung, tak tahu apa nak buat. Jadi dia mula rasa salah satu benda yang ni kita duduk tengok dalam kata ada pusat pemberian vaksin, dia takkan tak nak pakai orang kan, tapi macam mana kita nak apply? Kita pergi tanya pun kadang-kadang benda tu tidak boleh menjamin kita akan dapat jadi petugas. Jadi secara tak langsung tiba-tiba lah ni seorang pelakon yang sama berlakon dengan Pak Su yang sekarang ni ada main dekat TV Al-Hijrah hari Senin dengan hari Selasa, iaitu nama dia Syah Iskandar. Dia yang hubungi Pak Su, dia kata, Pak Su, nak tak jadi petugas? Wah, kan, dia kata pucuk dicerita ulang mendatang. Tadi tanya dia, apa kriteria yang perlu untuk jadi petugas ni? Dia kata tak ada apa, pos cantik je dia kata. Pos cantik je. Asyik orang, ada orang yang dekat parking ke dia kata, ataupun orang yang dah sampai dekat sini, kita hala tuju dia orang pergi sini. Oh dia kata, lepas tu Pak Su kata rasa, okey lah kot, boleh buat lah kot. So bermulalah di situ. Bila bermula di situ di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dekat je dengan rumah Pak Su ni. Pak Su pergi bertugas, rasa seronok pula. Sebab rupa-rupanya orang yang menerima vaksin ni macam Pak Su juga, Pak Su pergi ambil vaksin hari tu, Pak Su jadi tak tahu apa. Aku sampai ni apa aku nak buat dulu? Sampai kat pertama, pos yang pertama aku nak buat apa? Selepas pos yang pertama tu nak kena pergi ke mana? So kalau tak ada orang yang tolong bawa kita, bawa pergi ke tempat itu, maka orang yang datang nak ambil vaksin tu takkan tahu. Jadi Pak Su mula dekat situ rasa macam seronok sangat sebab dapat berkhidmat kerana latar belakang Pak Su juga. Pak Su pernah menjadi mutawif untuk umrah dan untuk haji, dan juga Pak Su juga selalu di dalam persatuan penduduk di Bangi ni. Kita amat-amat memerlukan yang Pak Su cakap tadi ialah pemudah cara. Niat Pak Su satu, Pak Su nak memudahkan cara orang. Pak Su suka, siapa-siapa pun rasa suka kalaulah ada orang tolong kita. Contoh, kita ni nak angkat barang daripada satu tempat ke satu tempat. Contoh, kita beli barang di kedai. So, kita perlu mengangkat barang itu daripada kedai nak masuk dalam kereta. Tiba-tiba satu orang hamba Allah ni dia kata, Pakcik ataupun abang ataupun Pak Su, boleh tak saya tolong angkat? Bukankah benda tu meringankan kerja orang? Jadi Pak Su suka macam tu sebab salah satu tugas seorang mutawif apabila melakukan ibadah umrah atau haji ialah memudah cara jemaah.
benda tu dah terpahat lama dekat Pak Su. So Pak Su rasa benda tu tak jadi masalah untuk jadi pemudah cara orang di pusat pemberian vaksin. Dan juga Masya Allah. apabila kita orang kata belajar sedikitlah ilmu-ilmu agama, dan kita pun tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila mati anak Adam itu maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara, iaitu pertama orang kata doa anak yang soleh, kedua sedekah jariah, dan 3 ilmu yang bermanfaat. Dan Pak Su memegang salah satunya di situ. Mungkin ini adalah ibadah yang dimasukkan dalam sedekah jariah ataupun amal jariah kita, amal jariah Pak Su. Dan kita tak tahu amalan mana yang Allah akan terima, sebab Allah bagi tahu juga dalam Al-Quran, sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda Allah akan kira nanti di akhirat. Dan Pak Su harap dengan apa yang Pak Su buat ini akan dapat dikira sebagai amal jariah Pak Su, dan dia akan dikira sebagai amal ibadah dan juga amal soleh Pak Su. Dan satu lagi soalan kata tadi pasal Yahudi. Allahu Akbar. Dia ni kadang-kadang orang yang komen, kadang-kadang Bro Amin kan, kita tengok dalam media sosial, kita tengok orang yang komen ni, kita tengok bukanlah skodeng, tapi kita check tengok balik, dia ni siapa? So kita tengok kadang-kadang dia bukan siapa-siapa pun, sebab dia mungkin digunakan account fake account. Dan kita pun tak kenal dia, dan dia bercakap pun atas dasar apa. So kadang-kadang netizen ni dia buka 3-4 account, dan satu account tu khas untuk nak bedal orang aja. So kita tengok kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, Allah bagi tahu jika satu orang bagi tahu kamu berita, kamu selidik dulu ataupun tabayun dulu. So benda ni kita tengok, pasal tengok bola. Bro Amin pun rasa minat bola. Bro Amin peminat Manchester United, kau betul? Pasal Liverpool. Yeah. Kita tak rasa sakit hati ke, geram ke? Kita tengok baru-baru ni EPL minggu lepas. Stadium dah mula penuh. Orang dah tak perlu pakai face mask. Jadi adakah ini kita nak rasa macam ini agenda Yahudi dan sebagainya, dan kita nak rasakan ini orang ni lebih ulama ke ataupun dia lebih alim daripada orang alim ke, wallahu alam. Sekarang ni kita kena kembali kepada keadaan sekarang. Kita tengok dunia seluruhan, jangan tengok satu tempat. Yang bercakap tu kita tak tahu apa kelulusan dia, apa sijil dia, dan dia menghukum orang Yahudi dan sebagainya. So bagi Pak Su, satu, just forget about it. Kita tengok sekarang life must goes on. Kita tengok orang lain dah boleh maju, orang lain dah boleh pergi kerja, takkan kita nak duduk kat rumah saja. Kan? Kita bukan milioner, kita bukan jutawan, kita perlukan duit untuk hidup. Walaupun duit bukan segala-galanya, tapi sekarang ini segala-galanya perlukan duit. Jadi bagi Pak Su, segala komen yang negatif, kalau baik kita tengok ada kebaikan dia, kita ambil. Tapi kalau yang buruk sampai mengecam orang, menghina orang yang tak tentu arah, bagi Pak Su, just forget about it. Wallahu alam.